بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. Bab pada menyatakan wajib berpuasa Ramadan dan kenyataan kelebihan berpuasa dan apa yang berhubung dengannya, yang bergantung dengannya. Kalau kita dah lepas dah bulan Ramadan, tapi kita baca bab berkenaan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan, yang wajib disempurnakan oleh orang Islam. Dalilnya ialah qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu. Ayat ini menyatakan bahawa puasa adalah wajib. Dan wajibnya puasa ini bukan sahaja kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga ditunaikan secara wajib oleh umat-umat yang terdahulu daripada kita. Ila qawlihi ta'ala, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maksudnya, hingga firman Allah Ta'ala, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Maka sesiapa yang menyaksikan di kalangan kamu akan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa yang sakit ataupun musafir, lalu dia meninggalkan puasa, maka hendaklah dia mengqadhakannya pada hari-hari yang lain. Ayat ini menyatakan wajib berpuasa ditunaikan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah Ta'ala bulan yang wajib bagi orang Islam berpuasa. Ayat ini menyatakan juga kelebihan bulan Ramadan. Di antaranya, Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan diturunkan Quran. Quran ini adalah kitab suci dan petunjuk kepada seluruh manusia. Bukan bahasa Arab saja, seluruh manusia. Berbeza dengan kitab Nabi-Nabi zaman dulu. Dan Quran juga menerangkan perbezaan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Dan Allah Ta'ala pilih di bulan Ramadan berlakunya Furqan, yang membezakan di antara hak dan batil. Di antaranya Yaumul Furqan, hari peperangan Badar. Peperangan di antara kumpulan Islam dengan kumpulan yang menolak Islam. Oleh kerana bulan Ramadan ini berlaku padanya peristiwa-peristiwa yang besar, turun Quran dan perkara yang lain, maka Allah Ta'ala pilih bulan ini diwajibkan kita berpuasa. Ayat ini juga menerangkan orang yang uzur tak boleh puasa dengan sebab sakit, dengan sebab dia musafir, berjalan jauh, ataupun apa saja keuzuran, maka hendaklah dia mengqadhakan puasanya pada hari yang lain. Termasuklah perempuan yang haid dan nifas, hendaklah mengqadhakan puasanya. Adapun hadis yang menyatakan wajib puasa dan kelebihan puasa, yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأن أجزي به
والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أبصر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah azza wa jalla, Allah Taala berfirman. Bila disebut Allah Taala berfirman, maka hadis ini dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi berbeza dengan Quran. Quran lafaz dan maknanya daripada Allah. Adapun hadis qudsi maknanya daripada Allah, lafaznya diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala azza wa jalla berfirman, tiap-tiap amal anak Adam, yakni manusia, terpulang baginya malaikat puasa. Maka sesungguhnya terserah kepada aku dan akulah yang memberi balasan dengannya. Dan puasa itu perisai, yakni pelindung. Pelindung daripada maksiat, pelindung daripada penyakit dan lain-lain. Maka apabila adalah hari seseorang kamu berpuasa, maka jangan dia bercakap dengan percakapan yang keji, yang lucah. Jangan dia hinga-banga, yakni berbalak, bising. Maka jika memaki akannya oleh seseorang ataupun seseorang hendak memeranginya, maka katakanlah, sesungguhnya saya berpuasa. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, yakni kekuasaannya, sesungguhnya berubah bau mulut orang yang berpuasa terlebih harum di sisi Allah daripada bau miski. Bau miski adalah bauan yang sedap. Bagi orang yang puasa itu dua kegembiraan, yang dia bergembira dengan keduanya. Apabila dia berbuka, dia bergembira. Dan apabila dia berjumpa Tuhannya, dia bergembira dengan puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini ialah lafaz riwayat Bukhari. Dan mengikut riwayat Bukhari juga, Allah Ta'ala berfirman, dia meninggalkan makannya, minumnya dan nafsu syahwatnya kerana aku. Puasa terserah kepada aku dan akulah yang memberi ganjarannya. Satu kebajikan digandakan dengan 10 kali ganda. Dan mengikut riwayat Muslim, setiap amal anak Adam digandakan satu kebajikan dengan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Allah Ta'ala berfirman, malaikat puasa, maka sesungguhnya ia terserah padaku dan akulah yang membalasnya. Dia meninggalkan nafsu syahwatnya, makannya kerana aku. Bagi orang yang berpuasa itu dua gembira. Dia bergembira ketika berbukanya dan dia bergembira ketika bertemu Tuhannya. Dan demi sesungguhnya berubah bau mulut orang yang berpuasa terlebih harum di sisi Allah
daripada bau miski, bauan yang paling harum. Hadis ini menyatakan kelebihan puasa. Di antaranya ialah Allah Ta'ala menyelamatkan orang yang berpuasa daripada kesesatan dunia dan azab neraka pada hari akhirat. Apabila dia melatihkan dirinya dengan mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Hadis ini juga mengajar adab-adab berpuasa. Bukan sahaja meninggalkan makan minum, termasuklah juga seboleh-bolehnya meninggalkan percakapan yang keji, mencarut, cakapan yang lucak memati hamun, dan mengajar bersabar bila disakiti oleh orang, dan bersabar serta berbuat baik kepada orang. Dan hadis ini juga menyatakan kelebihan orang yang berpuasa, walaupun mulut dia berbau busuk, tapi harum di sisi Allah, lebih daripada bau miski. Kerana Allah Ta'ala menghargai dan memuliakan orang yang berpuasa. Setengah ulama menyatakan juga akan dijadikan mulutnya bau harum pada hari kiamat kelak, sebagaimana berbau harum darah orang yang mati syahid di medan perjuangan. Warnanya warna darah, baunya bau kasturi, bau miski. Begitulah berubah bau mulut orang yang berpuasa, harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam.